Alhamdulillah, untuk kita meningkatkan lagi semangat kita pada permulaan Ramadan pada kali ini pada tahun 1445 Hijrah. Betapa seronoknya kita akan memulakannya dengan segmen Bisai Tahtu, merupakan segmen kegemaran saya. Jadi kita akan bersama dengan Tuan Rusli Bujang membawakan tajuk Perbaiki Diri dengan 3 tahapan dalam sebulan. Kita akan bersama dengan Tuan Rusli Bujang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Berdari? Alhamdulillah. Selamat menyambut bulan Ramadan kami ucapkan. Sama-sama. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan menjadi lebih baik untuk kita ni semua. Ya, betul sekali. Jadi di Ramadan yang pertama ini memang sesuai juga untuk kita ni menyajikan satu ilmu yang menarik yang akan dikongsikan oleh Tuan Rusli sendiri berkenaan dengan tajuk kita perbaiki diri dengan 3 tahapan dalam sebulan. Jadi apa yang penting sekali, tajuk ini barangkali berkaitan dengan bulan puasa yang sedang kita jalani sekarang ini. Jadi seperti biasa, mungkin Tuan Rusli dapat memberikan sedikit mukadimah dan bisai tahtu jua. Sesuai dengan segmennya bisai tahtu. Bisai tahtu kali Tuan memberikan penjelasan awal mengenai dengan tajuk kita dan apa sebenarnya signifikannya dengan bulan Ramadan ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih. So alhamdulillah, saya merasa cukup istimewa lah pada hariannya pasal satu Ramadan. Satu Ramadan itu kelulusan masuk segmen saya ni lah. Syukurlah alhamdulillah juga lah. Saya pun memang juga perbualan sesi bual bicara saya di sini memang sering saya kaitkan dengan isu-isu perkembangan semasa lah. Dan pada masa ni of course lah tadi sedang baru jauh masuki bulan Ramadan lah. Seperti biasalah memang sangat banyak sebenarnya aspek-aspek dari segi spiritual, psychological lah, aspek kerohanian yang jarang sekali dikupas lah. Tapi sebenarnya bila kita ni cuba mengupas, ya insyaAllah akan dapat memberikan kefahaman lagi ya, celik akal sehingga kita ni dapat menjalankan ibadah puasa tu dengan lebih kenikmatan ataupun yang seperti itu ni lebih mindful, menyedari apa yang kita ni buat. Sebab bila kita melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, impact itu akan lebih bertahan lama. Bila lebih kita memahami, lebih berbeza dan akan bertahan lama. Dan sebenarnya bulan puasa ni kan ya setahun sekali kita ni menjalankan dan ya kalau boleh dianggap macam spiritual retreat, apa namanya itu, retreat kerohanian tahun sekali. Bahkan ya kalau sebulan itu artinya 8% lah daripada kehidupan kita ni dalam setahun itu. So artinya dalam setahun itu 8% ni kita ni memperuntukkan jiwa raga kita, khususnya jiwa lah kerohanian tadi itu untuk kita ni perbaiki. So inilah tajuk saya pagi tadi untuk macam mana ada 3 hal sebenarnya menurut Imam Al-Ghazali lah 3 perkara yang 3 peringkat 3 tahapan kita ni itu memperbaiki diri sampai ke ujungnya selama 30 hari nantilah. Jadi insyaAllah tahapan-tahapan itu sangat daripada perspektif psikologi, dia punya frameworknya tu sangat luar biasa sebagai ahli sains sosial aja. Ya menulis itu beratus tahun dahulu dan hari ini masih bahkan mengalahkan, bukan lagi saya mengalahkan konsep-konsep psikologi yang ada diperkenalkan pada hari ini. Itu insyaAllah akan saya kupas pada nantilah selepas inilah. Jadi itu sebagai mukadimah ini apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah peringkat bahawa selama 30 hari ini, selama sebulan ini insyaAllah kita ini itu mampu akan bukan hanya menjalankan ibadah tapi mampu untuk berproses dan seterusnya untuk bertransformasi. Itu berproses dan insyaAllah bertransformasi towards the end itu masa di penghujung bulan Ramadan itu nanti. So apa-apa yang perlu kita lakukan, itu yang perlu kita ni sedarilah secara ringkaslah. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu peringkat-peringkat tentunya orang berpuasa ni ada 3 peringkatnya. Peringkat orang awam, peringkat orang khusus, and then khusus orang yang khusus bagi orang yang khusus lagi. Jadi lebih spesifik lah. Ini yang macam masih sangat signifikan lah dalam konteks kehidupan tani hari ini. Puasa orang awam itu maksudnya tu itulah kita ni berpuasa daripada 8 dahaga itu saja yang bersifat sangat-sangat fizikal lah, menawan nafsu syahwat, jasmani dan sebagainya, ataupun menahan daripada apa yang dibenarkan lah sebelum
bukan puasa kita ini dibenarkan untuk melakukan perkara itu, makan, minum dan sebagainya lah. Itu peringkat biasanya kata Al-Ghazali tadi. Peringkat yang kedua tu kata ni peringkat untuk orang khusus lah, ia berpuasa daripada perkara-perkara yang macam memang dilarang lah, tapi dari segi indera katanya, melihat perkara-perkara yang digalakkan, mendengar dan sebagainya. So hal-hal contoh tu memang kita menahan diri kita ini daripada itu. Dan yang khusus satu, insyaAllah akan saya kupas dengan lebih panjang lebar lagi lah. Dan selain daripada itu, satu hal yang cukup menarik juga dalam konteks psikologi, bulan puasa ni bila katakan bulan hati, bulan kalbu. Dan ini pun ada kaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, menerangkan psiki ataupun manusia ni ada empat peringkat lah, akalnya, ataupun akal itu kira intelektual lah, mind lah, minda kata ni. Kemudian hati kita ni ataupun kalbu, and then yang ketiga tu aspek nafs, jiwa, yang mungkin ada kaitan juga, dan yang keempat itu ruh, rohani. Okay. Dan mungkin selama 11 bulan yang lalu sebelum ini, katanya itu memberikan tumpuan pada aspek-aspek tadi. Yang aspek fizikal ni lah, semua berkaitan dengan ini. Tapi bulan puasa ni, yang disebut bulan hati ni, kata ni perlahan berikan tumpuan kepada hati dan kerohanian kita ini. Itulah sebagai mukadimah awal lah, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan inilah. Dan of course lah semalam sekali hari pertama kata ni disuruh berniat dulu, berniat sebulan, berniat sehari, dan ini yang menjadi garis panduan segala perbuatan kita ni. Ini pun pernah saya sentuh, apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan niat, intention dengan niat, ia sama juga akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Cuma itu tu, kalau kita mau lebih spesifik lagi, kalau kita bukan dengan berpuasa secara fizikal, niat kita itu dirapuskan. Of course lah niat yang standard, mau saja berpuasa pada suara kita pada Ramadan pada tahun ini Allah Taala. Tapi sebenarnya itu kita niatkan juga betul. Ada sebanyak selalunya tanpa kita itu kita niatkan untuk bersembahyang tarawih sepanjang bulan Ramadan, untuk bersedekah sepanjang bulan Ramadan ini, untuk membaca Quran lagi sepanjang bulan Ramadan ini. Kemudian untuk menjaga menjaga akhlak pertanyaan itulah. So artinya perkara-perkara macam ini, hal-hal kebaikan yang sudah kita niatkan awal untuk kita lakukan sepanjang bulan Ramadan itu. Itu yang membezakan kita itu. Bulan lain itu mungkin tadi tidak berniat, mungkin tadi orang baik juga, tapi jangan menyangka diri baiklah. Orang yang baik ini tidak tahu ya baik. So kita niatkan perkara-perkara itu, dan insyaAllah yang kita niatkan ini akan mempengaruhi pemikiran, tingkah laku dan perasaan kita ini sepanjang 30 hari itu secara sedar, secara conscious. Itulah. Jadi kalau kita ni imbas kembali apa yang Tuan Rusli kongsikan sebentar tadi, menurut Imam Ghazali, manusia itu ada 4 tahapan, dari akalnya, dari ruhnya, fizikalnya, hatinya. Tapi bulan Ramadan ini adalah bulan hati, di mana di bulan-bulan lain kita akan memberikan fokus kepada mungkin fizikal kita ni dan sebagainya. Tapi pada bulan ini secara khusus dan istimewanya, inilah bulan di mana kita cuba untuk mensucikan hati kita ni. Sebab itu kita faham sahaja ibadah-ibadah yang kita ni lakukan, ia bukan sahaja terhenti fizikalnya sahaja. Kita ni sembahyang, ada ertinya kenapa kita ni melakukan beberapa perbuatan-perbuatan itu. Macam kalau kita ni melihat saja, kenapa kita ni mesti ada tamak ninah dalam solat. Tapi sebenarnya untuk menunjukkan kepada kita ni betapa perlunya kita ni rehat di in between itu, in between yang kita ni lakukan itu. Jadi ingin ditanyakan pada Tuan Rusli di sini, apa sebenarnya signifikannya bulan puasa ini dari segi psikologi sendiri? Silakan. Okey, terima kasih. Bagus respon anda tu, Nadilah. Memang benar sekali lah, itu maksudnya aspek-aspek psikologikal yang jarang kata ni disentuh itulah. Secara umumnya lah, apa signifikan puasa? Sebenarnya banyak signifikan puasanya. Yang pertama sekali itu tadi itulah untuk kata ni memberikan tumpuan pada aspek hati kita ni tadi ni, kalbu ni. Mungkin sebelum ini kita ni sudah memeduli aspek fizikalannya secara adalah sepanjang masa sehingga kita ini melupakan hal-hal yang berkaitan dengan hati. Tapi bila dalam bulan puasa ni kita ni secara sedar menahan diri daripada lapar dan dahaga dan semua yang membatalkan puasa itu. Kita ini menahan diri padahal dia halal sebenarnya, tapi kita ni menahan diri secara konsisten. Ini memberikan satu bentuk kesedaran baru arah kita ni, diri kita ni lah. Bila kita ini terpaksa bila kita ini nahan lapar dahaga itu. Jadi yang lain aspek yang kedua tadi itu aspek kalbu itu, itu akan muncul. Makin bahkan
tanpa kata ni sehari memberikan tadi satu energi kekuatan yang luar biasa bang. Kalau sebelum ini kita tidak mampu untuk sembahyang sunat 20 rakaat itu. Bahkan apa tu dalam peristiwa Isra Mi'raj Tuhan Nabi sembahyang diperintahkan untuk mengerjakan solat itu 50 waktu. Jadi Musa menawar-nawar. Tapi saudara kalau tanpa dia ditawar-tawar pun kalau kita dikira sampai yang sunat fardu kita ni semua waktu yang kita digalakan lebih 50 tu. Cuba dikira dan bulan puasa ni atau hari biasa tu 50 rakaat maksud saya tu. Kalau kita dibuat yang rawatibnya dengan fardunya 17, rawatib itu dicapai 50 sebenarnya. Tapi bulan puasa ditambah lagi 20. Lepas tu kita membaca lagi Quran, so ada kekuatan lah, kekuatan itu sendiri. Salah satu puncanya kekuatan itu lain pasal kata ni yang kata ni tu cuba dia mengetepikan tapi memberikan kepentingan lagi kepada soal hati kita ni, kalbuan ni tadi bah. Jadi bila kalbuan tu dia pun macam-macam tertimbul. Jadi itu signifikan yang pertama lah, artinya dalam arti kata lain, bila kita menjalani ibadah puasa dengan betul itu, ia memberikan satu bentuk disiplin diri disiplin diri kalau kata inilah. Kemudian yang keduanya itu memberi disiplin, yang kedua itu memberikan satu bentuk kesedaran, dan yang ketiganya itu akhirnya bila kata ini dapat melakukan semua itu, ia memberikan satu bentuk kekuatan, ketahanan diri. Ini psikologinya itu tiga tu. Jadi 3 peringkat, 3 tahapan dan 3 juga daripada aspek psikologi memberikan tadi disiplin diri, memberikan kesedaran dan juga kekuatan, ketahanan diri untuk kita ni mengarungi kehidupan kata ni selepas tadi lagi. Tadi sudah unwind kena sebelum ni dan mempersiapkan kita lagi ke hadapan itu. Itu anilah. Jadi saya balik semula kepada tahapan yang dibawa oleh Imam Ghazali tadi ni. Yang puasa orang awam tadi itu perkara-perkara rutin saja, yang biasa-biasa kita dilakukan. Tapi menandiri hal-hal macam itu. Tapi dah peringkat yang kedua orang khususan ini tadi, ia berpuasa secara fizikal, secara kerohanian, secara intelektual juga. Artinya yang menahan diri daripada perkara-perkara yang danulah. Dan yang ketiga, ini yang belum saya sebut tadi itu, kita ini berpuasa daripada fikiran dan hati kita itu kita dipuasakan. Maksudnya dipuasakan itu apa tu, sama ada dipuasakan ataupun kita diqurankan. Dipuasakan dan diqurankan. Maksudnya dipuasakan di Quran ya. Kan tadi kan ambil tu yang 3 tu peringkat-peringkat yang berbeza tu yang menahan diri pada yang lapar dahaga kedua. Terus peringkat ni bukan yang dah haram tapi perkara-perkara yang unnecessary dalam kehidupan. Apa yang unnecessary dalam kehidupan tadi? Mungkin kalau dalam kehidupan hari telefon tadi, Netflix semua apa ni so ternyata sebenarnya dah haram untuk kita ni membuat tu kan. Tapi itu hal-hal yang indah berfaedah untuk daripada ni, dan peringkat ketiga ni kita ni beri tumpuan khusus semata-mata kerana Allah Taala itu saja. Jadi mana-mana yang boleh melalaikan hati kita ni apa tu kita ni kurangkan. Itu maksudnya dikurang. Itulah puasa yang orang-orang yang khususan itu tadilah. Dan ada kaitan juga yang sangat menarik dalam perkara inilah antara ketiga-tiga itu yang membawakan kita ni tahap demi tahap tadi, dan banyak peringkat itu kata ni orang awam, orang khusus yang orang khusus itu ya kita ni semakin meningkat potensi kita ni itu maksudnya masih meningkat itu bulan-bulan kita ni orang social being saja, sebagai makhluk sosial saja, umum saja. Tapi bila kita ni melatih aspek kerohanian kita ni, aspek kalbu kita ni meningkat lagi kepada menjadi makhluk spiritual. Makhluk spiritual itu artinya segala makan minuman yang memberikan. Ambil contoh saja, macam yang ketiga ni, tumpuan kita ni, fokus kita ni itu ke mana dalam kita menjalankan ibadah ni. Kalau fokus kita yang pertama tadi masih pada tumpuan tadi kepada untuk menahan diri saja. Sekarang yang bila kita menahan diri, apa dalam fikiran? Jangan mesti ku menahan diri pada apa yang dalam fikiran. Daripada makanan, minuman itu kan. Pikiran tu semua pikiran. Betul. Macam saya melihat belum ada. Saya ambil contoh ya. Cuba jangan fikirkan makanan ataupun minuman. Jangan fikirkan minuman Fikirkan dia. Kalau apa dipikirkan? Otomatis kan fikiran yang saya suruh tu dipikirkan. So itu level pertama tu, itu yang tahap pertama tu. Jangan menahan diri daripada makan minum. Jadi yang tadi puasa ni menahan, aku menahan lapar, minum, terus saya kata fikirannya tu. Itu peringkat awal tu. So maksudnya Imam Ghazali kata tadi, dia mikir ke pasal makan dan minum tu. Tapi tumpuannya, macam mana aku lebih mendekatkan diri lagi ni kepada Allah Taala ni macam tu. Masa aku ni sedikit. Cuba kata dinaraikan ada
daripada kata dibangun tidur untuk bersahur dan kata ni sampai tak malam berapa banyak kata ni lakukan untuk bulan puasa ni. Jadi kalau kata ni memikirkan pasal soal makan minum saja, tapi kalau tak mikirkan ani kata ni kan mengurangi mana hal-hal yang unnecessary itu. Yang penting tentu saja memberikan keutamaan kepada untuk kita meningkatkan kualiti ibadah kita dalam bulan ini. So itu dua hal yang berbeza. Fokus tumpuan kita ni dalam macam mana kita ni meningkatkan diri kita ni itu, daripada yang diri fizikal ni saja tadi kepada diri rohani itu. Diri rohani ni yang potensinya tu sangat luar biasa kalau benar-benar kita ni kembangkan. Macam tu. Alhamdulillah, jadi satu penerangan yang menarik sekali. Betul. Jadi Tuan mungkin boleh mengongsikan juga kepada kita bagaimana sebetulnya seseorang itu boleh beroleh manfaat secara psikologikal melalui ibadah puasa, khususnya mungkin dari segi disiplin diri, kesedaran emosi dan juga perkembangan kerohanian ini. Okey, ini tak balik saya semula kepada apa yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali ini tadi yang bagikan psiki ataupun personality manusia ini kepada, bukan personality lah tapi manusia inilah secara umum lah dipanggilnya psychology of self, psikologi kendiri. So bagiannya kepada empat itu tadilah aspek intelektual ataupun akal kata ni, aspek kalbu ataupun hati, aspek nafs ataupun jiwa ataupun diri kita ni, dan aspek rohani ini tadi. Okay, so empat-empat ini sebenarnya lah kalau macam mana kita mengembangkan itu memberikan apa priority, mengutamakan, mendahulukan yang utama. Memberikan keutamaan apa yang utama dalam kehidupan kita ini, So kalau tidak kita ni akan lalai dengan 11 bulan itu kalau kita dapat mengawal diri dengan baik, kita kira sudah lalai sudah tu. Tidak berapa beri perhatian kepada aspek kerohanian ini. Tapi pada bulan puasa ni insya-Allah kita ni akan benar-benar berikan tumpuan pasal kita ni lagi mikirkan makan minum tu. Jadi kalau kita mikirkan makan minum, akan kuat kita ni membuat something yang sebenarnya berkaitan dengan hati kita ni tu tadi, membaca Quran dan sebagainya. Jadi di sana dah boleh berlaku proses atau yang tadi kita ni berproses itu bertransformasi daripada itu. Bahkan sekolah ni boleh saja macam sekolah Ramadan ni boleh saja kita anggap macam sekolah apa ni, sekolah untuk kita ni sekolah Ramadan untuk kita meningkatkan kualiti kita ni sebagai manusia tu. Kita ni mau memilih dunia ataupun memilih akhirat macam mana. So di sini nampak pilihan-pilihan itu. Jadi inilah apa yang jelas satu bahawa sepanjang bulan Ramadan ni ia membawa kepada satu unjuran, satu pilihan kehidupan kita ni, bahawa ini tak pilihan yang sepatutnya kita ni pilih, walaupun cuma 8% daripada kehidupan kita ni saya tadi ni untuk dalam masa setahun, tapi itu pilihan yang akan menjuruskan kita ni untuk kehidupan yang lebih abadi itu. Lepas tu ada sebelum ini saya selalu sentuh jualnya kata ni kalau adalah rugi kalau kata ni memberikan perhatian sepenuhnya untuk kata ni jalan kehidupan kata ni yang pendekan, yang betul 100 tahun, saya sudah 52 sekarang ni, kalau 100 umur saya artinya ada tinggal 48 tahun lagi. Jadi saya kata makin kurang sudah, bukannya memikirkan pertambahan tapi mikirkan kurang umur itu. Jadi bulan nanti kita bila kita buat satu refleksi, ayo tak masanya ni. Jadi segala amal ibadat akan digandakan, sedekah pada semua itu berlipat ganda. Jadi kata ini masanya untuk kita ni benar-benar merealisasikan potensi katanya tu. Okay? Dan akhirnya dengan potensi itu insya-Allah itu yang akan memberikan pengaruh kekuatan kita ni pada masa akan datang. Alhamdulillah. Satu penerangan yang sangat jelas. Tapi saya ada satu soalan ringkas, mungkin dapat Tuan kongsikan seringkasnya lah saja dalam kurang lebih daripada 2 minit. Kita ni tahu sahaja kalau kita ni dalam bulan Ramadan ni bersemangat membara-bara macam-macam yang kita ni lakukan, yang biasanya indah 20 rakaat tiba-tiba kita ni solat sunat pada bulan Ramadan ni. Tapi di antara salah satu hadis katanya amalan yang baik itu adalah amalan yang sedikit tapi berterusan. Jadi soalannya di sini, bagaimana ni Tuan kita ni kan dapat menjadikan amalan-amalan yang kita lakukan ni berterusan untuk jangka masa yang lebih panjang. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Kami sedikit sajalah. So alhamdulillah artinya yang baik itu yang berterusan saja. Itu sebab kita ni bermula dengan sedikit ni. Itu sebenarnya tanpa kita sedari kalau kita ni benar-benar buat, masa ada dipanggil habit habit formation dalam
teorinya tu bahawa habit-habit ini itu akan terbentuk kalau kita ni melakukannya secara berterusan sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 bulan. Itu psikologi punya. So ini sudah kita melakukan sebulan, artinya kalau kita meneruskan lagi dalam tempoh 2 bulan tu insya-Allah habit-habit yang sudah kita bentuk sepanjang bulan Ramadan insya-Allah akan berterusan. Dan kalau kita ni mau bertahan lama lagi sampai satu, pastikan kita ni buat sama dalam tempoh 6 bulan. Dan mana-mana kita lakukan dalam tempoh 6 bulan, insya-Allah yang dari segi kita insya-Allah akan menjadi habit yang sebenarnya menjadi sebakti dengan kehidupan kita di masa-masa akan datang. Jadi itulah sebagai akhir sekali itu insya-Allah melalui puasa ini kita ni akan menjadi lebih empati, mempunyai kesihatan, habit yang lebih baik dan menjadi orang yang individu yang lebih baik lah selepas bulan Ramadan itu dan nanti insya-Allah. Betul sekali ya. Saya suka bila mana Tuan Rusli ada mengongsikan sukatan-sukatannya. Betul sekali. Betul. Kita ni bukan saja ingin meneruskannya pada bulan Ramadan sebulanan ni, tapi kalau boleh cuba kita ni bawa ya ke bulan kedua. Betul. Dan kalau ingin kekalkan untuk waktu yang panjang, dibuat untuk tempoh masa 6 bulan. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Rusli bin Bujang ya, merupakan konselor profesional kerana berkesudian untuk mengongsikan satu segmen yang menarik ini dengan tajuknya perbaiki diri dengan 3 tahapan dalam sebulan. Betul. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan. Sama. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sama-sama. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.